Assalamualaikum, nama saya Iwas Nazmi bin Muhammad Lufan Nazmi. Nama matrik saya adalah B0920101090. Pertama sekali saya ingin mengenalkan rakan-rakan yang akan turut membentangkan tajuk kami, iaitu pengaruh dadah dalam kalangan remaja masa kini dari perspektif etika, agama dan juga kesihatan. Ahli pertama adalah Nurvin Darajah. Seterusnya Safwat Adili, Syarizan, Hanif dan ahli terakhir kami adalah Amirah. Sebelum saya masuk tentang objektif, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang dadah. Dadah merupakan satu bahan atau ubat yang sering digunakan oleh manusia untuk mengubat sesuatu penyakit. Akan tetapi, penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang yang telah dicampurkan atas tujuan tertentu menjadikan punca kerosakan manusia dan haiwan. Bahan ini telah dihasilkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merosakkan masyarakat masa kini, tidak mengira bangsa, agama, budaya dan juga umur, terutamanya bagi golongan remaja. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan akhlak. Penggunaan apabila dimakan, diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikutkan peraturan. Remaja lebih mudah terpengaruh dengan benda-benda baharu kerana mereka gemar mencuba sesuatu yang baru dengan adanya sifat ingin tahu tentang sesuatu perkara tersebut. Kini dadah lebih digilai oleh para remaja kerana ia menyebabkan ketagihan yang teruk. Dengan ketagihan tersebut, mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan wang untuk membeli dadah. Dadah ini pula terdiri dari pelbagai jenis, bentuk dan tahap ketagihannya. Pada zaman era globalisasi kini, pengaruh dadah dalam kalangan remaja semakin berleluasa. Pengaruh dadah ini akan menyebabkan perubahan dari perspektif etika di mana kalangan remaja akan mempunyai nilai etika yang teruk. Pengaruh dadah juga dapat dilihat dari segi agama seseorang, di mana jika seseorang itu kuat agamanya, maka ia mungkin akan lebih terpelihara daripada hasutan dan pengaruh dadah ini. Kesihatan para remaja akan terjejas sekiranya mereka terpengaruh dengan dadah ini, kerana dadah diperbuat daripada bahan-bahan yang terlarang sehingga menyebabkan seseorang itu jatuh sakit. Ia juga akan menyebabkan kematian. Pengaruh dadah dalam kalangan remaja masa kini amat membimbangkan kerana kalangan inilah yang akan membentukkan dan memimpin kerajaan pada masa hadapan. Dengan ini, tajuk kami adalah berkaitan dengan dadah. Kami mempunyai 3 objektif untuk kajian kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor yang terlibat dengan dadah. Seterusnya, mengenal pasti faktor agama yang mendidik jiwa remaja tidak terlibat dalam pengaruh dadah. Dan akhir sekali, menganalisis faktor kesihatan dalam kalangan remaja pengaruh dengan dadah. Definisi tajuk kajian, dadah ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk menyiasat, merawat atau mencegah penyakit. Kalangan merujuk kepada golongan tertentu. Remaja ialah individu yang mula dewasa, sudah akhir balik, sudah cukup umur untuk berkahwin. Etika pula ialah prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Kesihatan ialah perihal sihat, kesegaran, kebaikan keadaan badan dan lain-lain. Kesimpulannya, pengaruh dadah ini tidak bagus sama sekali dan tidak patut dicuba dan sebagainya, kerana jika sesekali mencuba, kesannya akan merosakkan selamanya. Etika, dari segi etika, kesihatan dan agama individu, terlebih-lebihnya daripada remaja. Remaja-remaja masa kini yang terlalu mudah untuk mencuba sesuatu tanpa mengkaji dahulu. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada Nurvin Darajah. Terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zabiah, pensyarah penghayatan etika. Di sini saya ingin membentangkan tentang metodologi kajian kami. Kajian kami menggunakan 2 metodologi untuk mendapatkan hasil kajian yang mencapai objektif kajian, iaitu kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan maksudnya berdasarkan rujukan buku-buku, artikel, jurnal, monograf dan sebagainya. Kajian ini tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Metodologi ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun, cara ini adalah terhad dari segi maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian daripada sumber-sumber yang tertentu. Hal ini disebabkan tidak semualah sumber-sumber yang mempunyai data-data dan juga informasi yang terperinci tentang kebaikan kita dan untuk memudahkan metodologi kita. Seterusnya, dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Berdasarkan tajuk kajian,
Penyelidikan ini memerlukan kepada bahan-bahan rujukan dari pelbagai bidang yang berkaitan dengan tajuk. Selain itu, satu lagi cara metodologi kami adalah kajian kuantitatif. Kajian kuantitatif merupakan satu kajian secara umumnya menggunakan analisis statistik yang lebih bersifat objektif dan berorientasikan kepada hasil. Penyelidikan kuantitatif merupakan kajian eksperimental dan data nilai yang dipungut dan dianalisis dengan ujian statistik. Metodologi ini sering dilakukan pada kawasan lapangan dan memilih individu secara rawak untuk menjawab borang kaji selidik. Akan tetapi ia tidak dilakukan atas sebab pandemik COVID-19 yang melanda satu dunia. Kaedah yang dilakukan untuk kajian kuantitatif adalah memilih responden secara rawak untuk mengisi Google Form yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Soalan diberi berkaitan rapat dengan tajuk. Analisis pula, setelah data-data dikeluarkan dan dikumpul, proses penganalisan data akan dibuat. Untuk mencapai objektif kajian ini, pengkaji akan membandingkan kesemua jenis data yang diperoleh dari hasil kajian kedua-dua metodologi. Metodologi ini dapat terhasil daripada responden-responden yang telah merespon Google Form yang kami hantar untuk mendapatkan hasil kajian daripada ini. Dan kami juga mendapat hasil yang betul-betul memuaskan hati kami di mana seramai 70 orang memberi respon untuk Google Form kajian kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang dapatan dalam bahagian B. Yang pertama, terdapat 36 orang responden yang sangat bersetuju, di mana kepincangan institusi kekeluargaan sangat mempengaruhi remaja dalam kegiatan dadah ini, dan ada 2 orang yang tidak bersetuju. Yang kedua, pengaruh rakan yang tidak baik sering mempengaruhi remaja terlibat dalam kegiatan dadah ini, dan juga telah mendapat persetujuan yang tinggi seramai 67 orang, dan masih ada lagi yang tidak bersetuju seramai 3 orang. Yang ketiga pula, majoriti bersetuju dengan didikan agama daripada ibu bapa sangatlah penting agar tidak terlibat dengan dadah. Yang bersetuju seramai 59 orang, yang tidak bersetuju 4 orang. Yang keempat pula, masalah etika di dalam kalangan remaja kini semakin teruk. Seramai 31 orang telah bersetuju menyatakan remaja kini tidak menjaga etika diri. Dan yang kelima ialah nilai etika tidak diterapkan dalam kalangan remaja sejak kecil lagi, turut mempengaruhi remaja terlibat dengan dadah. Kenyataan ini mendapat respon yang tinggi dengan seramai 32 orang yang bersetuju. Juga terdapat beberapa yang masih tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Ashraf bin Amir. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit objektif kedua kami, iaitu mengenai faktor agama yang menjadi faktor utama yang mendidik jiwa remaja supaya tidak terpengaruh dengan najis dadah. Sebanyak 65.7%, iaitu 40 responden kami bersetuju bahawa didikan agama sangat penting bagi menjauhkan remaja-remaja supaya tidak bergelumang dengan dadah. Sebanyak 52.9%, iaitu 37 responden kami bersetuju bahawa ilmu pengetahuan yang luas dapat meyakinkan remaja agar tidak terpengaruh dengan dadah. Seterusnya, sebanyak 50%, iaitu seramai 35 responden kami sangat bersetuju bahawa faktor agama merupakan faktor utama bagi mendidik remaja agar tidak terpengaruh dengan dadah. Sebanyak 65.7%, iaitu seramai 46 responden kami sangat bersetuju bahawa setiap agama mengajar perkara-perkara yang positif dan bukannya mengajar yang perkara-perkara yang negatif. Rata-rata responden kami sangat bersetuju bahawa pegangan agama sangat penting bagi mengelakkan daripada remaja bergelumang dengan najis dadah. Dapatan kajian bahagian D. Dapatan kajian yang pertama, dadah merupakan bahan yang paling berbahaya kepada kesehatan manusia. Seramai 48 orang
responden bersetuju, manakala seorang responden tidak bersetuju. Individu tersebut berkemungkinan mempunyai pendapat tersendiri berkenaan bahan yang paling berbahaya kepada kesehatan manusia. Yang kedua, pengaruh dada membawa kepada kes jenayah. 55 orang responden bersetuju, manakala seorang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Seperti yang kita dapat lihat pada berita harian dan media sosial pada hari ini, kes-kes jenayah semakin meningkat dan sebagian besar dari pelakunya merupakan orang-orang yang dibawa pengaruh dada. Oleh itu, kita dapat membuktikan bahwa pengaruh dada membawa kepada kes jenayah. Seterusnya, kesehatan remaja akan menjejaskan masa depan diri, keluarga, dan negara. Penglibatan remaja kepada dada secara langsung akan menjejaskan kesehatan mereka, dan remaja yang terjejas kesehatannya akan merasa sukar untuk fokus pada masa hadapan mereka karena mengulang-alik ke pusat perawatan untuk mendapat perawatan. Perkara ini juga akan menjejaskan keluarga dan negara mereka, karena mereka merupakan harapan keluarga dan negara mereka. Yang keempat, dada memberi impak negatif kepada remaja yang akan memimpin pada masa hadapan. Seperti yang kita sedia maklum, remaja-remaja pada masa kini adalah pemimpin-pemimpin kita pada masa hadapan. Sekiranya mereka terjebak dengan gejala dada, kesehatan mereka akan terjejas, bukan saja kesehatan fisikal, malahan kesehatan mental. Sekiranya kesehatan mental mereka tidak baik, bagaimanakah mereka ingin mendorong rakyat-rakyat mereka ke arah kejayaan? Yang kelima, impak dada ini melibatkan kesehatan mental dan jiwa para remaja. Seramai 58 orang responden bersetuju dan seorang responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Berdasarkan kajian daripada portal My Health KKM, Kementerian Kesehatan Malaysia, terdapat beberapa jenis dada, antaranya adalah psychoactive, yaitu dada yang mempunyai kesan terhadap tingkah laku dan kesedaran, manakala dada bukan psychoactive adalah sebaliknya dan kurang kesan ketagihan. Walau bagaimanapun, jika dada bukan psikoaktif diambil secara berterusan, ia juga akan menyebabkan kesehatan kita terjejas. Yang terakhir sekali, kami telah membagikan soalan ini kepada para responden, dan 100% daripada responden memberi pandangan bahwa masalah ini wajar untuk ditangani sebelum berleluasa. Dan mereka menyokong untuk membendung penyalahgunaan dada sebelum berleluasa agar remaja masa hadapan lebih berkualiti. Oleh itu, setiap pihak haruslah memainkan peranan masing-masing agar penyalahgunaan dada ini dapat ditangani dan remaja-remaja pada masa kini dapat menjadi orang-orang yang berguna pada masa hadapan dan berjasa kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Fitri Ninti Ismail. Di sini saya akan teruskan dengan bahagian terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, dada ini merupakan satu bahan yang terlarang yang membawa padah. Seperti mana kita tahu, kandungan dada ini adalah bahan-bahan yang terlarang yang dicampur oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengambil dadah ni banyak, seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya tadi, seperti institusi kekeluargaan, pengaruh rakan dan banyak lagi. Pengaruh dadah ni
membawa bahaya kepada semua orang, kerana di sini akan dapat banyak kerisauan dan kebimbangan orang ramai, kerana dadah ini akan membawa kepada kes yang lebih teruk seperti kes jenayah. Kes jenayah ini akan membawa banyak masalah lagi apabila melibatkan banyak pihak seperti pihak polis dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita bersatu untuk menangani masalah ini sebagai langkah yang perlu diambil. Pihak kerajaan perlulah membuat satu kempen untuk membanteras dadah ini agar ramai remaja dan orang awam tidak terlibat dengan masalah dadah. Selain itu, pihak sekolah boleh memberi pendedahan kepada murid seperti membuat satu ceramah berkaitan dadah. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengawasi anak-anak serta memberikan didikan agama yang secukupnya agar menjauhi dadah. Dan untuk diri sendiri, perlulah berhati-hati memilih rakan agar tidak terjebak dengan pengaruh dadah ini. Sekian, terima kasih.